Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana anda setia bersama kami di Astro Oasis dan juga Astro Awani. Dan terima kasih juga kepada Radio Zayan sebagai rakan strategik Khabar Haji 2023. Ustaz Izmir, Ya. merdu suara bertakbir pada hari ini. Hari Raya di Tanah Suci. Sambut. Ya, hari ini juga kita dah masuk juga Hari Raya, Ji. Ya. Malam ni pukul 7.30 malam telah pun masuk 10 ataupun 10 Zulhijjah Raya Aidiladha bagi kita di Malaysia ni. Ya. Ada orang kata, bila kita nak mula takbir sebenarnya, Ustaz? Okey, kalau kita takbir ni dia ada dua jenis. Satu takbir mursal, satu takbir muqayyad. Takbir mursal ni ialah takbir yang kita buat selepas mana terbenam saja matahari, malam raya tu, maghrib ni lah. Ya, hari inilah. Sampailah khatib nanti baca khutbah raya besok, solat raya besok. Itu mursal. Ada pun muqayyad, dia mula daripada 9 Zulhijjah pagi tadi, Ji. Dah bermula pagi subuh tadi. tadi tu. Ya, subuh tadi. Maksudnya muqayyad ialah dia akan berkait dengan solat-solat fardu, solat sunat, solat qada, semua solat. Mana setiap kali daripada kita habis solat, dianjurkan untuk bertakbir. Daripada 9 Zulhijjah subuh pagi tadi sampai bila? Sampai 13 Zulhijjah Hari Tasyrik asar. yang terakhir, ya. Hari yang ketiga Tasyrik. Ya, situ dipanggil. Jangan nak sambung lagi pula lepas tu. Seronok bertakbir. Bolehlah takbir tapi tak adalah kait dengan hari raya kan. raya. Raya sampai 9, 10, 11, 12, 13 sahaja. Okey. Jadi alhamdulillah Ustaz, kata pun diam-diam kita dah sampai hari Raya Idul Adha dan para jemaah kita di Tanah Suci sekarang sudah selesai urusan wukuf. Ya, habis dah wukuf semalam, selesai dah berada di Muzdalifah pun selesai dah. Setengah hari ini mereka sedang mengambil batu untuk nak melontar Aqabah. Belum yang ketiga-tiga tu ini yang 10 Zulhijjah punya, sebab kita tasyrik barulah kita akan melontar. Ini visual yang rakan kita di Tanah Suci kongsikan ketika bermabit, saya rasa, ataupun di Muzdalifah. Ya, Muzdalifah. Masih di Muzdalifah untuk nak kutip batu dulu. Besok nanti malam dia kena lepas tengah malam aja. Baru boleh bergerak ke Mina. Ataupun ke Mekah atau untuk membuat tawaf ifadah dan sa'i haji. Jadi apa signifikan Muzdalifah, Ustaz Izmir? Ya, kita tahu berkaitan dengan Muzdalifah ialah untuk kita nak bermabit dekat sana, sebab Muzdalifah ni ialah wajib haji. Jadi wajib haji ni bermabit Muzdalifah, bermabit di Mina dan seumpamanya. Itu adalah daripada arahan Nabi SAW. Sunnah. Sebab itu dipanggil sebagai ta'abudi. Apa yang Nabi buat? Sebab Nabi kata khudzu anni manasikakum. Ambillah daripada aku manasik-manasik kalian. Sebab kita tengok Nabi buat yang tu. Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu dia di Mina. Melontar Aqabah. Melontar Aqabah. Alhamdulillah. Yang mana berlaku sekarang ini je Ini di kompleks Jamrah ni. Ya. Saya rasa begitu selesalah para jemaah untuk melontar. Saya difahamkan sekarang dah bertingkat. 3 tingkat. 3 tingkat sekarang. So kalau kata tingkat atas, yang bawah tak kena lagi ya? Tak perlu. Tak 3 kali. Kalau orang paling di atas tu, bawah tak kena. Tak. Dia ada corong dia. Dia ada tiang dia. Orang tak pernah pergi kan, dia tak tahu. Yang tingkat atas baling, bawah kena batu. Tapi Ustaz, melontar Aqabah ni orang kata kita melontar satu jamrah yang memberi maksud yang besar kepada kita. Apa maksud? Ya, sebab kalau kita tengok jamrah ni, hikmah daripada jamrah ini adalah dia isyarat menunjukkan bahawa kita rejam kepada syaitan. Bukan maknanya syaitan tu duduk situ. Manifestasi saja. Sebab kalau kita kalau syaitan memang ada kat situ, kita ambil batu besar aja. Tak ambil batu kecil-kecil. Tapi realiti ketika saya melontar, macam-macam gaya, Ustaz. Betul. Macam-macam. Tapi orang Malaysia paling berdisiplin dan paling ikut sunnahnya lah. Apa pengalaman yang pelik-pelik dia kata nak melontar syaitan ni sampai ada ambil kasut. Dia melontar tu macam merejam. Ya Allah. Itu marah betul tu kat syaitan tu je. Kita melontar dengan cara melontar lah. Dengan angkat tangan kan. Tapi mereka ikut cara mereka lah. Tapi kita nak tegur pun takut juga. Kan? Okay, sebenarnya kita lontar hanya isyarat menunjukkan bahawa syaitan itu untuk kita nak memusuhi dia dan tidak mahu ikut dia je. Okey, kita ada tamu sudah pun bersedia di Tanah Suci untuk kita tanyakan pengalaman berwukuf, pengalaman mengerjakan haji pada tahun ini. Mungkin soalan yang akan saya sampaikan kepada seorang tamu Allah, Dr. Rahman, Dr. Muhammad Naim Muhammad Yaakob,
jemaah haji tahun ini. Beliau merupakan pakar radiologi Hospital Beacon di Kuala Lumpur. Katanya ini baru first time datang. Ya, alhamdulillah. Kita nak dengar sangat pengalaman. Ya, betul. Kita akan tanyakan beliau. Ya. Apakah pengalaman doktor dapat mengerjakan haji, dapat melakukan wukuf pada tahun ini buat pertama kali? Mungkin boleh dikongsikan Dr. Naim. Ya. Saya sebenarnya dengan isteri memang dah lama berniat nak mengerjakan haji di usia yang muda. Ibu dan ayah saya selalu berpesan kalau dapat haji di usia muda, kekuatan fizikal itu sebenarnya banyak bantu untuk khusyuk. Jadi saya dan isteri memang selalu berdoa agar diberi peluang datang ke tanah Arafah yang mulia ini pada usia yang muda. Jauh suduh hati tu sebenarnya rasa macam tak mungkin dapat. Tapi kita dengan Allah Ta'ala ni kita tak tahu. Tahun lepas kawan saya pergi di tanah Arafah, saya minta dia doakan. Saya dan isteri manalah tahu kalau Allah dengar dapat tunaikan hajat saya dan isteri berada di sini pada tahun ini. Subhanallah, dengan Maha Suci Allah, Allah izinkan saya dan isteri pada usia yang begini masih sihat dan kuat dapat memenuhi jemputan Allah ke tanah Arafah ini. Saya amat memang terkejut, tapi inilah dia yang dikatakan kuasa Allah, dan tanah ini milik dia. Kalau Allah nak jemput, dia berkuasa untuk jemput. Alhamdulillah. Saya kira siapa yang tidak merasa gembira bila dapat sampai ke tanah haram ini, subhanallah. Memang merasakan satu benda yang... Boleh teruskan bertanya kepada Dr. Naim. Kita nak tahu juga berkaitan dengan pengalaman berwukuf di Arafah, dan mungkin apa persiapan melakukan ibadah rukun-rukun haji seterus daripadanya. Silakan. Kita dengar daripada rumah, ibu dan ayah selalu cerita pengalaman Arafah, panas, susah. Tapi sebenarnya melalui pengalaman sendiri takkan boleh sama dengan mendengar. Arafah tahun ini panas. Panas yang saya sendiri tak jangka begitu panas dan diuji. Tetapi apa yang saya rasa yang amat-amat berharga ialah bagaimana Allah susun orang-orang yang lebih tua, yang lebih berpangkat, yang jauh lebih muda, semuanya Masya Allah boleh sabar dengan panas. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kami semua di sini datang untuk memenuhi syariat yang Allah tentukan. Kalau bukan kerana syariat, tak ada siapa nak duduk bawah panas ni. Ini satu pengalaman yang amat-amat berharga untuk saya. Terlalu sebab dan hiba kalau saya fikirkan bagaimana ini semua boleh terjadi hanya dengan keyakinan Allah Ta'ala. Dan selepas kita melepasi Arafah ini yang dikatakan Al-Hajj itu Arafah, peluang untuk kita dapat second chance in life, bersih seperti bayi baru lahir. Semangat untuk pergi ke Muzdalifah dan terus ke Mina itu semakin kuat, dan saya rasakan penat yang akan kami lalui ini adalah penat yang berbaloi, yang insya-Allah Allah akan balas dengan satu perniagaan yang tidak akan rugi selamanya. Mungkin Dr. Naim nak kongsikan perkara-perkara dan pengalaman suasana bersama umat muslimin yang lain di Padang Arafah dan ketika wukuf itu. Mungkin Dr. Naim nak kongsikan? Pengalaman saya yang bila melihat pelbagai bangsa daripada pelosok dunia datang melakukan ibadat haji, tawaf dan Arafah, sebenarnya satu pengalaman yang banyak mengajar saya bagaimana perbezaan bangsa bersatu di bawah satu syariat yang sama. Ketika saya tawaf, saya dapat lihat wajah-wajah yang tawaf di sekeliling Kaabah dengan hanya mengharap Allah Ta'ala dengar dan terima ibadat dia. Ini satu pengalaman yang sangat mengujakan, yang saya rasa Masya Allah, tidak ada orang dengan niat yang lain bersusah untuk tawaf. Memang berebut, tapi niat mereka hanya kerana Allah suruh. Inilah pengalaman yang saya amat hargai, melihat kaum yang berbeza datang dengan satu matlamat yang sama. Baik. Ya, sebab juga kita dengar cerita. Ya, sebab kita tahu bahawa itulah pertama kali datang pengalaman. Betul. Mungkin yang terakhir ni doktor boleh kongsikan kepada kami harapan dan juga nasihat kepada bakal-bakal haji yang mungkin akan menjadi Dhuyufur Rahman pada tahun-tahun yang akan datang. Silakan doktor. Bagi saya dan isteri, haji ini second chance in life. Kadang-kadang kita rasa kita ni dosa. Nak datang Mekah ni rasa hina. Macam mana nak duduk dengan orang-orang alim ni, kita ni dosa. Tapi tuan-tuan, Allah sudah beri peluang. Tanah ini milik Allah, second chance itu Allah dah sediakan. Kita kena ada kehendak sahaja tuan-tuan. Kehendak dan usaha dan doa supaya Allah jemput kita datang kepada haji ini, supaya kita dapat second chance in life di usia yang muda, dan kita ada banyak lagi peluang
untuk berbakti dan beramal untuk umur kita yang seterusnya. Jika ada peluang, buatlah haji di usia muda untuk kita dapat keberkatan hidup kita yang selebihnya itu lebih lama, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih Dr. Muhammad Naim Muhammad Yaakob, pakar radiologi Hospital Beacon, salah seorang jemaah haji yang sedang melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Tapi masih lagi belum habis lagi. Betul, sebab kita masih lagi ada baki Tapi lagi. yang saya seronok yang soalan terakhir tu, beliau jawab kita ni pendosa. Allahu Rabbi. Sebab kita bila duduk dekat sana kita akan seolah rasa kita nak pergi Tanah Suci, kita kena bersih dulu baru kita. Tapi nampaknya beliau menukar persepsi itu, terutama di kalangan orang muda. Sebab kita tahu bahawa keadaan dekat sana mungkin menyebabkan bahawa terngiang dan terkenang-kenang. Sebab tu kalau kita tengok aja kenapa ulama-ulama bahaskan tawaf itu dipusing-pusingkan arah lawan jam. Antara yang disebutkan ialah kita nak flashback balik tentang dosa-dosa yang lalu. Ingatkan kembali dosa kita time muda, time kita buat benda-benda maksiat. Terlupa. Supaya kita boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin pengalaman-pengalaman haji dekat sana. Ya, betul. Terutamanya ketika melontar. Saya berkesempatan melontar pada haji saya yang pertama. Kebetulan juga membuat liputan. Ketika itu kompleks Jamrah belum ada. Kompleks Jamrah yang lama. Iaitu Jamrah Aqabah, Jamrah Wusta, Jamrah Sughra. Yang tiang satu je. Belum ada tingkat-tingkat lagi. Belum ada kompleks lah. Masih yang lama punya. Saya boleh bayangkan ketika itu waktu afdal melontar, iaitu selepas kita bermabit itu memang waktu para jemaah dari seluruh dunia akan mengambil kesempatan untuk melakukan lontar. Yang saya nak ceritakan ketika itu waktu yang paling padat. Saya pergi juga kerana kita nak bekerja lepas itu. Jadi saya dengan rakan petugas yang lain memasuki Aqabah ketika masing-masing tu berebut-rebut. Jadi saya nak melontar tu atas kepala saya rasa terkena slipper. Kerana nak menuju ke melontar tu macam kita nak pergi Hajar Aswad. Ya Rabbi. Begitulah lautan manusia. Kalau kita terlepas kita akan dihanyutkan. Kerana ada wave. Ada wave gelombang jemaah lain yang berantai ini, sama ada rakan-rakan dari negara lain. Jadi alhamdulillah dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan suasana yang lebih teratur, nampaknya kerajaan Arab Saudi memberikan segala fasiliti yang terbaik untuk para jemaah. Jadi dalam 15 tahun terakhir ini nampaknya itu tidak berlaku lagi. Ya, dah makin di-upgrade. Betul, kita ada juga insiden-insiden stampede ataupun terpijak dan sebagainya. Itu yang kita ingin elakkanlah. Dan keadaan sekarang ini waktu peak ni. Waktu lontar Aqabah hari tasyrik ini dengan cuaca yang panas sebagainya, semoga para dhuyuf Rahman terus berdisiplin, ambillah nasihat para pembimbing mereka, tabung haji dan sebagainya, lontarlah waktu-waktu yang selesa untuk mereka melontar, Ustaz. Mudah-mudahan kita harapkan begitulah supaya kita semua ada perkara-perkara. Esok nak buat apa, Ustaz? Esok kita nak cerita tentang esok kita nak raya di Malaysia. Hari ini kita dah raya dah. Maknanya kita nak raya untuk esok hari itu kita nak semayang dan seumpamanya. Besok kita nak cerita manifestasi korban. Apapun kita nak ucapkan dulu selamat hari raya kepada penonton-penonton kita. Selamat hari raya Aidiladha 1444 Hijrah. Bukalah hati agar pengorbanan Aidiladha dapat dihayati bersama. InsyaAllah jumpa lagi dalam Khabar Haji besok 7.30 malam di Astro Oasis dan Astro Awani. Saya Izmir Faris. Saya Nazir Kahak. Assalamualaikum. Salam Idul Adha.